Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah kami, Dr. Muhammad Khairul Izwan Rifin dan rakan-rakan yang saya kasihi dan disayangi sekalian. Kami daripada grup 1 yang terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan iaitu Muhammad Haikal, Ali Rizwan, Siti Nurani, Dania, Yasmin dan saya Nurlaila. Tajuk pembentangan kami pada hari ini ialah pelestarian dan pemeliharaan alam sekitar menurut pandangan Islam. Kehidupan manusia ini di muka bumi ini sebenarnya turut dikongsi bersama-sama dengan makhluk lain seperti jin, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Mereka turut sama memiliki hak ke atasnya. Kesemua makhluk ini ditentukan kehidupannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan saling memerlukan antara satu sama lain dalam konsep yang dikenali sebagai kitaran kehidupan alam. Sebarang pencabulan hak ke atas makhluk-makhluk lain yang turut sama mendiami alam ini seperti mencemarkan, merosakkan, membunuh tanpa keperluan dan memusnahkan sumber alam akan membawa kepada ketidakseimbangan alam. Ia akhirnya tetap akan memberi kesan dan menjejaskan kualiti kehidupan manusia sebagai salah satu elemen dalam rantaian kehidupan di alam ini. Oleh kerana itu, Islam menegaskan kepentingan memelihara dan memelihara alam ini ke atas setiap manusia demi memastikan kelestarian hidup di alam ini. Sebarang bentuk pencemaran dan kerosakan ke atasnya dikira sebagai perbuatan dosa. Sekarang kita beralih kepada pemeliharaan dan pemuliharaan. Pemeliharaan ialah mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan daripada musnah. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah elakkan membeli produk yang dihasilkan daripada bahagian spesies haiwan yang terancam, dan bagi pembalak pula hanya boleh menebang pokok yang terpilih sahaja bagi mengelakkan kepupusan tumbuhan. Seterusnya, kita beralih kepada pemuliharaan. Pemuliharaan bermaksud mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada asal supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Antara aktiviti pemuliharaan ialah pusat pemeliharaan penyu diwujudkan bagi meningkatkan peluang yang tinggi untuk penyu terus hidup di habitat semula jadi. Selain itu, pokok yang telah ditebang boleh diganti semula supaya habitat kawasan tersebut tidak musnah. Seterusnya, pusat rehabilitasi orang hutan diwujudkan bagi pemeliharaan spesies orang hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Hasan. Jadi saya akan menerangkan makna alam sekitar. Alam bermaksud dunia, bumi atau segala yang terdapat di langit. Manakala sekitar pula bermaksud tempat atau sekeliling. Secara umumnya, alam sekitar merupakan keindahan alam atau segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat di sekeliling kita. Menurut Islam, alam sekitar merupakan ajaran tauhid atau kefahaman yang menggabungkan manusia, alam dan Tuhan. Agama Islam menjadikan akhlak teras hubungan antara manusia, alam dan Tuhan. Kefahaman barat pula, alam sekitar merupakan fenomena fizikal sama ada biotik atau abiotik yang melingkungi suatu organisme. Fenomena fizikal ini juga berkait dengan iklim atau cuaca. Manakala kefahaman environmentalisme punya satu lagi definisi alam sekitar, ia lebih kepada kefahaman yang dijelaskan bahawa merupakan salah satu istilah geografi. Geografi tentang doktrin falsafah yang memberikan penekanan pada aspek fizikal alam sekitar seperti keadaan iklim dunia yang berkait dengan aktiviti manusia. Alam sekitar menurut pandangan Islam. Pertama ialah konsep tauhid. Konsep tauhid menjelaskan hubungan sesama manusia dengan Allah. Percaya kepada Allah. Kepatuhan manusia kepada Allah boleh dilihat dari tingkah laku.
Elakkan diri daripada melakukan perkara yang melampaui batas dalam penggunaan sumber alam. Selain itu, tindakan mereka mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan cara yang ikhlas dan menyeluruh. Kita seharusnya sering ingat bahawa Allah Maha melihat setiap perlakuan manusia, tidak kira baik atau buruk. Kelak hari kita akan dihisap pada hari akhirat. Kedua, konsep khalifah. Khalifah merupakan pemegang amanah. Apabila manusia sedar bahawa diri mereka adalah khalifah, mereka tidak akan sewenang-wenangnya melakukan kerosakan terhadap alam sekitar. Ketiga, konsep syariah. Ia merangkumi semua aspek kehidupan dan meliputi kehidupan peribadi, sosial, politik dan intelektual. Prinsip syariah paling asas perisytiharaan Nabi Muhammad SAW bahawa tidak boleh merosakkan dan mengekalkan kerosakan. Keempat, konsep ilmu. Ilmu yang perlu dijadikan amalan ialah ilmu yang benar, bukan yang meragukan dan tidak berguna kepada manusia. Ini kerana orang yang berilmu dan mengamalkan tidak boleh melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan diri, masyarakat dan juga alam sekitar. Terakhir, konsep akhlak. Akhlak yang mulia adalah akhlak yang mengarahkan ke arah kebaikan dan keharmonian. Dalam konsep penjagaan alam sekitar, sifat-sifat mulia seperti kasih sayang, sifat suka, menjaga kebersihan, bertanggungjawab dan sikap murni yang lain amat penting dalam menjaga alam sekitar dengan sebaiknya. Alam sekitar. Al-Quran dan Sunnah telah memberikan satu penekanan yang serius mengenai penjagaan alam sekitar di mana kedua-dua sumber rujukan umat Islam ini menyuruh setiap manusia untuk mengekalkan pemeliharaannya sebagai satu kurniaan atau nikmat Allah SWT yang agung. Ia sekali melarang sebarang pencemaran dan kemusnahan alam sekitar di samping mengesa mereka untuk memanfaatkan khazanah alam ini dengan sebaiknya untuk kebaikan bersama di samping memeliharanya. Sesungguhnya usaha murni ini amat disanjung mulia di sisi agama Islam, bahkan dianggap sebagai ibadat yang agung di sisi Allah SWT. Terdapat beberapa kepentingannya. Yang pertama, habitat flora dan fauna terpelihara. Alam sekitar yang merangkumi gunung ganang, taburan hutan sehingga ke lautan merupakan habitat kepada kehidupan flora dan fauna. Apabila kita memelihara habitat flora dan fauna, ia dapat mengelakkan organisma seperti harimau dan tumbuh-tumbuhan tertentu daripada ancaman pepusan. Hal ini demikian kerana kita bergantung kepada sumber flora dan fauna dalam berbagai aspek kehidupan, terutamanya bekalan makanan. Kedua, ia memastikan bahawa bekalan keperluan asas manusia tidak terjejas. Apabila kita pentingkan pelestarian dan pemeliharaan alam sekitar, sumber makanan hasil dari flora dan fauna akan terjamin. Contohnya, manusia mendapat sumber air yang baik dan tidak tercemar. Ketiga, mengelakkan suhu bumi meningkat yang akan menyebabkan pemanasan global. Terakhir, ia akan dapat memastikan bahawa komposisi gas di udara kekal seimbang. Tanpa ribunan pokok, maka pengeluaran oksigen akan mengurang, menyebabkan pemanasan global. Tanpa hutan, maka keupayaan menyerap gas karbon dioksida di atmosfera akan berkurang. Maka komposisi gas di udara kekal seimbang. Tanpa udara yang bebas bahan tercemar, maka kesihatan semua makhluk akan terancam. Pelestarian dan kepentingan alam sekitar disebutkan secara tersurat dan tersirat dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis, di antaranya Allah SWT berfirman yang bermaksud, iaitu orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan mengenai penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami daripada siksa neraka. Daripada surah Al-Imran 191. Ayat ini menunjukkan bahawa secara fizikal alam sekitar dan seluruh cakrawala ini adalah sebarang kebesaran Allah SWT yang Maha Pencipta. Orang-orang yang beriman perlu sentiasa berusaha menjadikan alam sekitar terpelihara dan bersih, bukan sahaja dalam keadaan aman, malah di dalam apa juga situasi. Ajaran Islam mengajak umatnya supaya melestarikan alam sekitar kerana di sebalik kehijauan hutan dan kebiruan langit, tentera ayatullah yang memperlihatkan sifat Allah SWT yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Seterusnya, saya akan bincangkan mengenai nilai keindahan alam sekitar menurut Islam. Pendidikan dan kesedaran terhadap pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar memerlukan pengetahuan,
kefahaman, perubahan sikap dan penyertaan masyarakat. Perkara ini perlu dipupuk seawal mungkin kerana ia akan menjadi faktor penentu ke arah amalan cara hidup yang mesra alam pada masa yang akan datang. Satu cara yang berkesan untuk memupuk kesedaran tentang alam sekitar adalah melalui institusi pendidikan. Terdapat 16 nilai murni yang boleh diterapkan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Rendah diri merupakan salah satu nilai murni yang menitik beratkan kepada perasaan kerdil terhadap penciptanya yang menciptakan bumi. Bumi bukanlah milik manusia. Kita adalah sebahagian daripada bumi dan alam. Rasa rendah diri ini boleh dititipkan kepada pelajar-pelajar supaya lebih merasakan pengabdian kita kepada penciptanya, supaya lebih menghargai alam sekitar. Bumi ini diciptakan supaya manusia dapat mendapat faedah daripadanya dan bukanlah merosakkannya. Oleh itu, manusia perlu bersyukur dan merasakan rendah diri. Nilai bekerjasama ialah peranan kita memahami alam tabi'i dan bekerja serta hidup dengan cara seiring jalan atau dengan cara yang berharmoni dengannya dan bukan untuk melawan atau menjajah. Alam ini diciptakan untuk kita hidup, saling memainkan peranan antara satu sama lain dalam menjaganya supaya tidak tercemar. Nilai menghormati alam atau bumi bermaksud semua spesies mempunyai hak untuk hidup atau sekurang-kurangnya berjuang untuk hidup. Oleh kerana ia juga makhluk yang dijadikan Tuhan. Hak mereka ini tidak bergantung kepada sama ada spesies tersebut berguna kepada manusia. Seterusnya, nilai murni alam sekitar ialah hidup seimbang. Ini bermaksud perkara-perkara yang terbaik di dalam hidup ini bukan sahaja memiliki kebendaan, perasaan kebahagiaan perlu diambil kira. Jika memiliki harta benda tetapi hidup dipenuhi oleh perasaan tidak bahagia kerana berlakunya pemusnahan alam, ia tidak bererti buat kita semua. Di samping itu, nilai murni yang seterusnya ialah mementingkan kemampanan ekosistem. Sesuatu itu adalah baik apabila ia dapat mengekalkan keutuhan ekologi, keterusan dan kepelbagaian sistem-sistem yang menyara kehidupan di bumi. Mengekalkan hidupan liar dan kepelbagaian hidup atau biodiversity juga merupakan salah satu nilai murni alam sekitar. Manusia yang mengakibatkan kepupusan mana-mana spesies liar serta menghapus dan memusnahkan habitat mereka adalah satu tindakan yang salah. Hidupan liar mempunyai hak untuk hidup dan manusia yang memusnahkan habitat mereka perlu bertanggungjawab atas tindakan mereka. Selain itu, nilai murni yang seterusnya ialah kerosakan yang minima. Sekiranya kita ingin melakukan perubahan kepada alam atau bumi, kita mestilah mengikut kadar dan cara yang sesuai dengan alam atau bumi. Nilai murni seterusnya ialah perubahan berterusan. Sekiranya kita ingin melakukan perubahan kepada alam atau bumi, kita mestilah mengikut kadar dan cara yang sesuai dengan alam atau bumi. Ekonomi bukanlah segala-galanya. Amatlah salah sekiranya dianggap manusia dan benda-benda hidup sebagai tidak mempunyai sebarang nilai selain daripada nilai ekonomi. Nilai murni yang seterusnya ialah tanggungjawab individu. Semua orang mestilah bertanggungjawab ke atas pencemaran dan degradasi alam sekitar yang diakibatkan olehnya. Nilai kesederhanaan iaitu bermaksud tiada individu, badan korporat ataupun negara mempunyai hak yang tidak terbatas ke atas sumber-sumber alam atau bumi yang terhad. Perlindungan dan pemeliharaan ekosistem perlu dijaga kerana melindungi ekosistem yang sedia ada dan memperbaiki semula-semua yang telah rosak akan mengurangkan masalah ekosistem. Selain itu, etika melebihi hukum juga merupakan nilai murni alam sekitar yang boleh diterapkan dalam bidang pendidikan. Seterusnya, nilai-nilai lain yang boleh saya bincangkan ialah mengalami dan menghayati adalah yang paling baik, merupakan elemen yang perlu ada pada setiap manusia. Seterusnya, perasaan cintakan persekitaran perlu ada dalam setiap individu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Haikal bin Hassan. Jadi sekarang saya akan mengupas tentang punca kerosakan alam sekitar. Yang pertama, ia disebabkan oleh aktiviti yang tidak terkawal, kecuaian, perasaan tamak, kurang kesedaran diri dan juga pentingkan diri sendiri di kalangan masyarakat kita.
Hal ini kita dapat kaitkan dengan aktiviti pembalakan haram yang kian berleluasa di negara kita ini. Hasil daripada aktiviti pembalakan haram ini disebabkan oleh sifat manusia yang tamak. Oleh itu, kesannya terhadap alam sekitar, kita telah merosakkan ekosistem kehutanan di negara kita ini dan juga merosakkan habitat-habitat haiwan liar. Yang kedua, disebabkan oleh pembangunan yang tidak berlandaskan konsep pembangunan mapan, kurang undang-undang yang melibatkan perlindungan hutan dan juga penguasaan yang lemah. Seperti yang kita tahu pada zaman kini, terdapat banyak bangunan-bangunan yang telah dibina, namun ianya tidak berlandaskan pembangunan mapan, iaitu pembangunan yang lebih tersusun dan teratur. Disebabkan oleh ini juga kita telah merosakkan tumbuh-tumbuhan, hutan-hutan dan juga sungai yang terdapat di sekeliling kita semata-mata untuk membina bangunan-bangunan tersebut. Yang ketiga, disebabkan oleh pembuangan sisa toksik yang berleluasa diakibatkan oleh kesedaran sivik yang cetek di kalangan masyarakat kita. Seperti yang kita tahu, kilang-kilang sering kali membuang sisa pelupusan toksik ke dalam sungai. Hal ini boleh menyebabkan musnahan sungai, pencemaran sungai dan juga kepupusan haiwan-haiwan akuatik dan juga tumbuhan akuatik. Yang keempat, disebabkan oleh bencana alam. Ini merupakan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Antara bencana alam yang dapat merosakkan alam sekitar kita ialah seperti gempa bumi, tanah runtuh, banjir dan juga ribut taupan. Dan akhir sekali, disebabkan oleh pembakaran hutan. Pada zaman kini, pembakaran hutan dapat memberi kesan yang amat buruk terhadap alam sekitar. Yang pertamanya, ia akan memusnahkan hutan-hutan. Namun, ada juga kesan yang seterusnya di mana dapat mengakibatkan jerebu. Jerebu dapat memberi kesan terhadap pencemaran udara dan juga pencemaran penglihatan. Terima kasih. Seterusnya, saya akan bincangkan juga mengenai peranan manusia terhadap alam sekitar. Semua masalah yang berlaku Seterusnya, saya akan bincangkan juga mengenai peranan manusia terhadap alam sekitar. Kebanyakan masalah alam sekitar ni berpuncanya daripada manusia juga. So, firstly, manusia berperanan dengan menerapkan akidah dalam memahami peranan kita sebagai manusia, sebagai khalifah yang diamanahkan untuk memakmurkan bumi serta pasti akan bertanggungjawabkan ketika di akhirat nanti. Yang seterusnya, amalan pembangunan lestari, aplikasi teknologi hijau di peringkat industri, penguatkuasaan undang-undang serta pendidikan kesedaran alam sekitar di dalam masyarakat perlu diterapkan. Seterusnya, masyarakat juga perlu didedahkan dengan lebih banyak maklumat supaya mereka dapat mengetahui impak daripada tindakan dan keputusan harian yang memberi kesan kepada alam sekitar kita ini. Selain itu, pemimpin dan penguasa perlu memiliki takwa dalam melaksanakan amanah mereka untuk menitik beratkan lagi akta-akta tentang alam sekitar ini. Masyarakat awam pula perlu bersifat ihsan dalam banyak tindakan mereka yang tidak dapat diawasi oleh manusia. Seterusnya, dengan penghutanan semula, penanaman tanaman tutup bumi, kuatkuasakan akta alam sekitar dan undang-undang serta mengawal penggunaan racun perosak sebagai contohnya dapat mengurangkan masalah alam sekitar. Oleh itu, berjimat cermat, berhati-hati dan berekonomi apabila menggunakan sumber bumi ini. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyelamatkan alam sekitar. Pertama sekali adalah dengan menjaga kebersihan alam sekitar. Kemudian, menjaga kebersihan diri dan keluarga. Menggalakkan media massa untuk menyiarkan tentang kebaikan menjaga alam sekitar. Di samping itu, sentiasa berpaksi kepada ajaran agama Islam.
Ibu bapa sentiasa prihatin dan peka terhadap alam sekitar. Penguatkuasaan undang-undang yang tinggi terhadap masyarakat dan akhir sekali adalah dengan pemeriksaan wajib oleh pihak berkuasa dilakukan dengan kerap. Seterusnya, pemeliharaan dan pemuliharaan menurut pakar alam sekitar. First, akan menjamin kesihatan dan yang kedua akan membekalkan udara yang segar. Dari aspek kesihatan yang terjamin, biasanya berlaku kekerapan sisa pembakar ke udara dalam kadar yang tinggi yang dapat merosakkan kesihatan umat manusia sejagat. Wujud fenomena pencemaran udara seperti jerebu di seluruh wilayah yang terjejas. Kerosakan ini akan menyebabkan kerosakan kepada sistem respirasi manusia akibat menghidu udara yang tercemar. Penjagaan alam sekitar dapat mengurangkan risiko pencemaran yang berlaku dan menghentikan kerosakan muka bumi ini. Membekalkan udara yang segar. Manusia memerlukan udara yang segar untuk terus hidup dalam keadaan yang selesa. Pembekalan udara yang segar akan memberi ketenangan jiwa dan keceriaan kepada masyarakat. Oleh itu, pembekalan udara yang segar dapat mengelakkan pelbagai penyakit seperti serangan jantung dan batuk, serta akan mengurangkan pemandangan yang menyakitkan mata daripada sampah-sampah yang tidak dilupuskan. Oleh itu, kita sebagai manusia hendaklah menunaikan tanggungjawab kita sebagai umat Islam dengan sentiasa menghargai, memelihara dan memelihara alam sekitar supaya dapat menjamin kehidupan yang lebih berkualiti dan dapat berbakti kepada generasi yang akan datang supaya dapat menjadi contoh yang baik kepada mereka. Sekian, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.